Okey, so kita sambung dengan kelas kita. Okey. Tapi hari ini untuk unit 2, tingkatan 5 lah, unit 2 berkaitan dengan individu global lah. Nampak? Okey, so we continue. Okey, so you boleh lihat soalan pertama. Okey, soalan 3. Okey, as usual before I start, cikgu beritahulah kadang-kala internet understand so kadang-kala internet ini ada masalah jugalah, understand okey. Tapi recording so maka dia masih okeylah. Okey, so you tengok soalan dia. Situasi berikut berkaitan dengan contoh pelajar Malaysia yang bersikap global. Understand? Kalau dia tengok macam ini, macam mana saya mau mengajar? Dia tengok saya saja. Understand? Okey, Rashid Khanah, seorang pelajar yang cemerlang dalam subjek sains komputer. Baru-baru ini dia telah mencipta satu produk baharu. Lantaran itu dia telah menerima okey. Starting saja internet sudah start. Okey. So, you tengok soalan dia berbeza sikit berbanding dengan apa yang mereka bagilah maklumat Okey, tapi yang ni buku teks lah. Understand? So kadang-kala esei kamu, isi dia, fakta kamu memang cenderung untuk tanya apa yang ada dalam buku teks. Understand? So you kena kuasai buku teks kamu. Itu kerja kamu. Kuasai fakta dalam buku teks kamu lah. Okey, nampak tak? So kesan global dalam situasi di atas. Dan jawapan anda perlulah berdasarkan berdasarkan nilai universal yang dipelajari, nilai universal. Nampak tu? Boleh Okey. So cikgu tunjukkanlah skrip kalau pelajar itu comes under kategori cemerlang Okey. So ada nilai, you tulis dulu nilai lah. Okey, Rashid tak payah Rashid kerana nama penuh dia Rashid pun cukup. Nampak Rashid perlu mengamalkan atau perlu amalkan nilai harga diri dan nilai rasional. Nilai patriotisme pun boleh, nilai bertanggungjawab pun boleh. Understand? Just give 2. Bila kamu confirm, you're very confirm, memang kamu tahu nilai dia adalah nilai harga diri dan rational means, tak payah tulis extra. Understand? Extra kita hanya tulis bila we are not sure. Baru kita tulis. Okey, dapat Okey. Then after nilai memang you akan dapat 2 markah lah. Azan sebab soalan itu ada berpandukan nilai Azan. Okey. Kesan pertama. Okey. Ini memang buku teks lah. Kepakaran dan kemahiran akan menjadi terhad, right? Tapi saya letak watak situasi semualah yang ada dalam soalan. Maka kesan pertama, kepakaran dan kemahiran Rashid dalam bidang sains komputer akan menjadi terhad.
Azan, okey, nampak tu. So ini kerana explain, bagi huraian. Ini kerana Rashid menghadkan dirinya hanya untuk membudayakan ilmu dalam komuniti setempat sahaja. So that means, saya belajar dalam negara cukuplah. Understand? Why I must and all that? So maksudnya okey. So cikgu sambung tadi ya. Okey. Kesan pertama itu adalah kepakaran dan kemahiran Rashid dalam bidang computer science terhad. Why? Because dia hadkan diri dia hanya untuk membudayakan ilmu dalam komuniti setempat sahaja. So because of this, what happens? Hal ini akan menyukarkan Rashid untuk berfikir di luar kotak dari segi ilmu dalam bidang sains komputer. Contoh semua adalah bergantung pada kamulah. Understand? Whether you have knowledge, you ada banyak baca, you tahu isu, you tahu orang, understand? Nampak tu? So cikgu bagi kamu satu situasi lah. Okay, dalam situasi ini, Rashid perlu menjadikan Puah Kein Seng. Nampak tu? Ini adalah rakyat Malaysia tahu. Azan, sebagai suri teladan, iaitu dia adalah rakyat Malaysia yang mula-mula cipta chip persendirian. USB flash drive. Maksudnya dia dianggap sebagai bapa pendrive. Rakyat Malaysia tahu. Azan. Tapi dia lanjutkan pelajaran ke luar negara lah. Maksudnya dia belajar. Ketika menerima pendidikan prasiswaza means undergraduates lah. Azan, so maksudnya degree pertama dia buat dekat Taiwan. Dalam bidang kejuruteraan. So you boleh nampak hasil belajar dekat sana, dia berjaya cipta itu apa, pendrive. Individu pertama. Understand? So tapi Azan, nampak tu. So itulah kalau kamu duduk dekat that means you hanya mau knowledge dalam negara saja. You tak mau open you punya minda. Azan, nampak tu. Okay, so kesan dia, you tahulah kemahiran kepakaran kamu akan jadi terhad. So secara kesimpulannya, jika Rashid ingin menempah kejayaan lebih besar dalam bidang sains komputer, maka dia perlu mula bersikap global. Itu kesimpulan dia. You want kejayaan lebih besar means then you have to even open up. Understand? Okay, nampak. Jangan duduk dalam apa tu, kepompong. Dia always lah kepompong. Dalam satu tempat saja, you don't want to think out of the box. Azan, so kalau kamu tak mahu jadi individu global means, then of course kemahiran kepakaran kamu will be limited. Limited to Malaysia level only lah. Azan, okay, nampak. Dapat. Macam baru-baru ini sukan cikgu habis tu. Understand? So dalam sukan is internal lah. So ada beberapa pelajar saya tengok boleh lari, understand? Nampak tu. Tak semestinya kalau saya bawa mereka ke MSSD, mereka akan menempah kejayaan yang serupa. No, not necessary. Understand? Sana lagi tough competition. So you boleh faham the concept of local right. Maksudnya bukan setempat saja you hebat, you mampu bersaing di peringkat global also. Azan, okay, nampak tu. Something like that lah. Boleh, okay.
So kalau you nak kejayaan lebih besar, tapi kamu perlu diberi pendedahan pergi MSSD semua. You tengok dekat sana Zen tapi kamu masih boleh improve yourself. Zen okey, nampak. Okey, next. Kesan kedua, Rashid akan mengalami kesukaran bersaing dan berkomunikasi dengan dunia luar. Zen bersaing is one thing. Actually ini boleh break into two tau. Kesukaran bersaing dengan dunia luar. Kesukaran berkomunikasi dengan dunia luar. Zen okey, nampak tu. Boleh? Nampak? Okey. So it is like this lah. Kalau kita kata global, Zen, of course you must able to communicate with outsiders. Kalau you nak komunikasikan, faham outsiders itu, kita tahulah salah satu bahasa yang penting, Zen, when it comes to international level adalah English. Nampak? But not necessary English sajalah. Nah, kita talking about bahasa means ini semua bahasa asing lah. Boleh Okay. So let's say kalau kamu tutup diri kamu lah dalam Malaysia sajalah. Saya bahasa Melayu. Understand cukup untuk saya. Bahasa ibunda cukup untuk saya. Understand Then how to communicate with outsiders lah. Takkan you nak harapkan semua orang belajar you punya bahasa kan? Zen okay, nampak tu. So you have to open up. Zen global means kamu faham lah. Zen so kesan kedua, Rashid akan mengalami bersaing. Okay. Boleh dengar? Pawin? Boleh sir, boleh. Boleh sebab tadi dia pusing sekejap dekat komputer saya. Okey okey. So tengok So let's say yang tadilah. Okey, Rashid ni. Dia tak bersikap global means definitely dia takkan masuk pertandingan. Betul kan? Zen kalau dia tidak bersikap global kan. Soalan dia bagi dia adalah individu global tetapi kesan jika dia tidak, what happens? Nampak tu okey. So what will happen is dia tak boleh berkomunikasi dengan dunia luar lah, let's say lah. Zen okey. So benda itu akan berlaku bila dia enggan menyertai sebarang pertandingan di peringkat antarabangsa. Sebaliknya, okey. Okey, so sebaliknya, penyertaan aktif Rashid dalam banyak pertandingan di peringkat antarabangsa akan memberi kesedaran kepadanya kepentingan untuk menguasai bahasa asing. Nampak bahasa asing khususnya bahasa Inggeris. Dan saya kena bagi contoh lah. Misalnya, Rashid akan sedar bahawa bahasa Inggeris adalah bahasa teknologi global. Understand? Untuk sains, consider bahasa Inggeris ini adalah international bahasa satu dan lagi satu adalah Inggeris digunakan secara menyeluruh untuk teknologi semua. Barangan teknologi semua mesti ada Inggeris. Understand? Okay, nampak tu. So, bahasa Inggeris adalah bahasa teknologi global buat masa kini dan tidak boleh diabaikan. So secara konklusinya, Rashid perlu berusaha menguasai bahasa Inggeris bagi menyediakan diri ke arah menghadapi cabaran persaingan global. Nampak? Dapat? Okey? Okey, dan. So Pravin Dave, are you okay? Okay sir. Okay, wait Okay. So cikgu sedang discuss soalan esei lah. Hari ini soalan esei saja untuk unit 2 form 5 form 5 Okay. So ini soalan dia lah.
Situasi ini berkaitan dengan contoh pelajar Malaysia yang bersikap global. Dia bersikap global, dia dapat anugerah pertandingan reka cipta rakan muda sains antarabangsa. Tetapi soalan dia tak tanya tentang itu, dia tanya kalau dia ini tidak bersikap global. Nampak? Kesan dia, kesan. So ini adalah buku teks. Buku teks itu ada banyak poin tau. Tetapi bila kamu jawab, kamu tak perlu bagi semua poin. Kamu kena bagi minimum 2. Dia cakap minimum 2, memang kita tak ada, tak boleh bagi lebih sebab tak cukup masa. Sebab kalau you bagi means kamu kena ada huraian. So the criteria like this. Okay, the criteria. So you have to give one fakta. And you have to come out with huraian, 2 or 3 ayat lah. Tapi saya beritahu kamu lah, 2 cukup lah. So you mesti ada huraian. And second huraian kita panggil huraian lanjutan. And you have to give contoh. Then you kena bagi inference. Inference maksudnya kesimpulan. Maksudnya cikgu semua ikut style sejarah lah. Sejarah BM. Penulisan esei adalah satu fakta itu perlu dihuraikan secara detail. Azan, okay, nampak tu. Contoh. That means set macam ini kamu perlukan 2 set. Satu fakta, huraian lanjutan, contoh inference. Dan fakta kedua, huraian lanjutan, contoh inference. Kalau lengkap, baru you will come under kategori cemerlang. Untuk dapatkan, let's say kalau 10 markah tu, untuk dapatkan 8 hingga 10 markah. Okay. So kalau boleh Okay. So kita gunakan sistem macam inilah, iaitu kamu kategori mana. Boleh So untuk soalan ini ada nilai. Jawapan anda perlu berdasarkan nilai, so we give nilai. At least minimum 2 nilai. Memang I dah dapat 2 markah lah. Lepas tu that means yang ini kan fakta, huraian. Kalau saya tak bagi huraian lanjutan pun, saya bagi contoh inference pun, consider cukup. Sebab kamu sudah dapat 4 markah dekat sini. Dan sini pun tak perlu huraian lanjutan. You sudah dapat 4 markah dekat sini. Tapi cikgu tak mahu budaya macam itulah. You get confused. Azan. So maka apa saja esei lah. Markah kamu tahulah. Understand? Markah macam mana pun you prepare macam ini lagi senang. Pakai sistem ini, esei means saya kena bagi 5 ayat. Ayat fakta, huraian lanjutan, contoh inference. Standardize. Easier for you. Azan, okay, nampak tu. So 8 saja kesan dia. So 1 kesan, huraian, contoh, inference. Sudah cukup 4 kan? Okay, tapi cikgu tak mahu kamu budayakan macam itulah. Azan, tengok markah dan kamu tersilap, tak mahu. So jadikan dia standard. So by giving extra, mereka takkan potong markah you lah, you tak perlu risau. Azan, kurang baru kena potong. So you budayakan macam inilah. Boleh Okay. So ini cara kita menulis esei. Mesti dalam perenggan sekarang, perenggan style lah. Maksudnya kita nampak nilai, Rashid perlu mengamalkan nilai harga diri dan nilai rasional. Lepas tu kesan pertama kalau dia tak bersikap lokal, kepakaran dan kemahiran dia terhad. Itu dalam bidang sains komputer and watak dia Rashid. Azan, then I need to explain secara detail. Huraian lanjutan, contoh, inference. Nampak tu? And then kesan kedua dan berkomentar. And then cikgu huraian lanjutan, contoh dan inference. Inference maksudnya kesimpulan. Nampak tu? Okay, let's say in a scenario
Dek, kamu punya huraian semua cantik tau. Ini semua cantik. Semua cantik. Yang ni dengan yang ni semua cantik. Tetapi, let's say, in the case of nilai kamu ini, let's say, salah. Satu salah. Let's say lah satu salah. You ada satu saja nilai. Maka automatic, walaupun cantik you punya huraian, semua lengkap. I cannot give you 8 to 10 marks. Because kamu langgar kriteria dia, iaitu nilai mesti. Kalau soalan itu ada nilai sekurang-kurangnya 2 mesti betul. Kalau satu saja betul, maka automatik kamu hilang kelayakan untuk masuk kategori cemerlang. Mereka akan masukkan kamu dalam kategori you langgar kriteria lah. Hasan, okey, nampak. So, bila mereka buat benda macam ini, banyak orang kata, you unfair, sir. But I take things positive lah. Sekurang-kurangnya bila you wujudkan sistem macam ini, budak itu akan ambil inisiatif untuk hafal nilai betul-betul. 18 nilai. Understand? So, once you tak ketatkan syarat, so apa yang akan berlaku adalah pelajar akan sambil lewat. Tak mau ingat nilai. That's what happens. Understand? So, you tanya saya positif jugalah. Understand? So, bila mereka tetapkan mesti bagi 2 nilai untuk masuk kategori cemerlang. Kalau soalan itu tanya berpandukan nilai universal yang dipelajari. Maka langkah dia saya setuju. Nampak? Boleh. Sebab kamu diberi 5 tahun untuk hafal nilai yang sama. Takkan 5 years. Form 1, Form 2, Form 3, Form 4, Form 5. 5 years. You can remember minimum 18 points. 5 years cannot memorize dengan baik. Understand? Nampak tu. Berbanding dengan those days ada 36 nilai. Zaman saya ada 80 nilai. Understand? So, sebab itu saya beritahu kamu, peraturan ini saya suka juga. Understand? Okay, nampak. So, careful with your nilai. Nilai mesti betul, kalau tidak itu pun boleh mencacatkan markah kamu. Boleh Okay, now I'll teach you. Kalau kategori kepujian, you have to write nilai also lah. Betul lah, nilai kena tulis. At least you must have one set of answer. One set maksudnya satu set saja. Fakta, huraian lanjutan, contoh dan inference. You're not able to bagi 2 set. Maka automatic kamu akan masuk dalam kategori kepujian. So 5 markah dekat sana dan nilai dapat 2 markah. So 7 markah. Maksimum 7 you boleh dapat. Nampak? Okey. Dan nilai semua present dalam ayat lah. So cikgu bagi jawapan dia. Nampak? Okay. So cadangan dia. Okay. So I'll put there. Wait Rashikan I hope you can understand. Okay, nampak tu. So sebab sekarang peraturan permarkahan dia lebih kurang macam inilah. Understand? So Rashi. Okay. Perlu amalkan. Nilai rasa harga diri dan nilai rasional. And then at least one set. So satu kesan saja kamu boleh tulis. Kalau dia tidak bersikap lokal lah. So kesannya kepakaran dan kemahiran. Rashi dalam sains komputer. Bidang pun you tak tulislah.
sains komputer, Adi Terhad. Nampak? Okey, fakta sudah bagi. Okey, next. Ini kerana Ashi membudayakan ilmu setempat sahaja. Ini ilmu dalam negara sajalah. Zain, ha? Okey, dalam negara saja. Okey, nampak. Same goes to business lah. Cuba bagi contoh, business lah. When you do business, let's say saya buka kedai. Kedai jual alat sembahyang masyarakat India, let's say. So that means my business is limited to Indian people only, right? Nampak? Ayu takkan Azhar, okay. Chinese might lah, dia kadang-kadang ada beli barangan yang lebih kurang sama mereka pakai. Azhar, tetapi majority my customers supposed to be Indian. So I'm very limited to this group only. Nampak? Boleh, sebab tu kalau boleh kita nak global. Global maksudnya we open up. Azhar, kalau tidak limited. Boleh, sama saja cerita dia. Okay. Next. You akan tulis, okay. Ini menyukarkan. Dia berfikir di luar kotak. Dari segi ilmu sains komputer. Nampak? Patut contohi wah seng iaitu rakyat Malaysia. Atau dia kata rakyat Malaysia yang mula-mula cipta pendrive. Ini pendrive ketika belajar di Taiwan. So ayat kamu lebih ringkas. Zain, you tak pandai menghuraikan secara detail. So ringkas, tapi ini bukan ringkas lain. Zain, okay, next, kesimpulan. Kesimpulan. Rashi mesti bersikap lokal jika ingin berjaya. Okay, jika ingin berjaya dalam bidang atau dalam sains komputer. So you'll able to get 7 marks sebab kamu ada satu set lengkap fakta, huraian lanjutan, contoh dan kamu ada inference, kesimpulan. Semua 5 ada, ini satu lengkap already lah. So you deserve to get 5 marks here plus nilai 2 markah. So 7 marks boleh dapat. Lepas ini you tulis apa-apa pun
Kalau you tulis 2 lagi ayat, memang betul ayat kita perlukan 2 set huraian macam ni. Understand? Kamu hanya mampu bagi satu means, then you automatically come under kategori kepujian. Nampak tu? Boleh ha? Okey. Tapi kalau nak lulus senang. Budak lulus, dia terus bagi nilai sajalah, tapi present juga dalam ayat lah. So Rashi patut amalkan nilai, let's say dia suka nilai rasional dan bertanggungjawab. So dia sudah dapat 2 markah ready untuk nilai sebab soalan tanya nilai. Lepas itu dia ada ingat fakta dalam buku, senang-senang dia boleh dapat. So fakta dia, okey, dia tanya kesan kan? Kesan pertama, let's say dia tak boleh tulis penuh kepakaran dan kemahiran lah, let's say lah. Salah satu okey juga. Kemahiran. So let's say kepakaran, kemahiran Rashi. Jadi terhad. Lepas itu, kesan kedua, fakta dia semua okey lah. Dia tak pandai huraikan sangat lah. Sebab tu dia kategori lulus. Kesan kedua, Rashi tidak dapat bersaing dan berkomunikasi dengan dunia luar. Kamu kata orang asing pun boleh. Saya kata dengan dunia luar pun boleh lah. Saya dia boleh ingat fakta dalam textbook. Dia cantik. So that means nilai dengan fakta daripada buku is sufficient enough untuk kamu lulus. Azan, tapi present dalam ayat pastikan ada watak lah. Facts. Dapat? Okay? Okay, done. So now we go for the second question lah. Nampak? Okay. Okay, soalan dia panjang. Tak payah takut baca saja dalam exam. Azan, okay, nampak. Tapi cikgu lupa beritahu tadi Okay. So bahagian B normally you'll have 2 question. Baca kedua-dua soalan. Dan pilih yang mana kamu confident boleh jawab dengan baik, pilih soalan tersebut. Lepas tu terus pergi bahagian C, habiskan semua soalan, then come back to bahagian B, buat soalan yang kamu tinggalkan tadi. Azan, sebab end of the day bahagian B itu, kalau kamu jawab kedua-duanya soalan, mereka akan pilih lah yang mana satu markah lebih tinggi. Nampak? So dekat sana pun kalau nak betul-betul skor lah. Zen, So mid ini of course dia bergantung kepada sekolah dan guru-guru lah, sama ada mereka tahu atau tidak yang peraturan permarkahan baru lah. Lebih kurang macam mana. Okay, next. Gambar di bawah menunjukkan usaha yang dilakukan oleh Azizul Julurin, seorang anak muda Sabah dalam bidang pertanian. Okay, tragedi gempa Ranau. So maksudnya dekat Sabah pun nowadays berlaku gempa bumi, tahu pernah berlaku. Understand? Nampak? Pada tahun 2015 menyaksikan bukan sahaja jalan raya dan jambatan musnah teruk akibat banjir lumpur,
malah hasil tanaman petani juga turut musnah. Namun, kejadian gempa bumi tersebut telah mencetuskan idea inovasi kepada Azizul Julurin, graduan berkelulusan Sains Aqua untuk mencari alternatif penyelesaian terbaik untuk meningkatkan hasil pengeluaran di sebalik musibah yang melanda. Nampak? So maksudnya, purely you can see the fella is Sabah fella, anak muda Sabah. Another thing is, apa lagi cerita dia? Dia adalah graduan lulusan Universiti Malaysia Sabah. So it's not overseas educated pun, Malaysia punya orang. Understand? Dan beliau telah menggunakan kaedah aquaponik. You dengar saja perkataan aquaponik, you tahu ini bukan Malaysia punya style. Ini mesti dia belajar daripada luar negara. Understand? Iaitu alternatif penanaman sayur tanpa bergantung kepada cuaca dan muka bumi dan berjaya mendapat hasil yang baik. Dan kini beliau berjaya mengeksport. Eksport means kamu sudah tahulah dia sudah menyeberangi sempadan negara kamu. Ke tempat lain means. Export means already menyeberangi sempadan negara. Nampak tu? Boleh Okay, so soalan pertama itu, adakah ciri individu global? Confirm lah, you baca saja soalan kamu sudah tahu. Ya, betul, you kena jawab. Ya itu akan membawa satu markah. Dan nilai pun ada markah. Menepati ciri individu global means ciri individu global ada 4. So, you mesti bagus dalam fakta lah. Azan, okay, nampak. Boleh. So, master your buku teks. Masih ada masa untuk kamu habiskan buku teks tau. Azan, sebab it is about 105 pages. 105 muka surat. Form 4 and Form 5 you campur memang 105 muka surat. Satu hari kamu baca satu muka surat pun. By SPM kamu boleh finish. Tetapi bukan maksudnya tangguh kerja sampai 105 hari ngam-ngam baru mau baca tamat. Understand? Start now itself. So always have principle now or never. Understand? Okay, nampak tu. So buat dengan baik. Start ulang kaji kamu. Understand? Okay. Okay. So jawapan cikgu bagilah. Okay. Cadangan jawapan. Kalau cemerlang, kategori cemerlang. Ya, you kena jawab first. Ya, tindakan Azizul Julurin menepati ciri individu global. Those days tulis ya saja okey, tetapi sekarang oleh kerana mereka pentingkan aspek bahasa lah, maka buat dalam ayat lengkap. Faham? So ya, tindakan Azizul Julurin menepati, Azizul Julurin tak tulis pun tak apa, Azizul menepati ciri individu global. Azizul mengamalkan nilai keberanian, ialah keberanian, dia berani hadapi cabaran. Dan of course kalau tak rajin macam mana nak menempa kejayaan, right? So dua ini boleh. Bertanggungjawab pun boleh, rasional pun boleh. Okay, nampak tu. So you deserve to get 3 markah dekat sini ya. Dan untuk 2 nilai itu dapat markah. Followed by, kalau macam ini, 3 markah sudah dapat, lagi 7. Right? Saya dah pesan kepada kamu, 7 ke apa ke, saya akan tulis 5 point. Saya biasakan diri tulis fakta, huraian lanjutan, contoh, inference. Saya selalu belajar set itu. I stick to the set. Memiliki diri yang kukuh. So, kalau dia memiliki jati diri yang kukuh means dia akan berfikiran positif dan optimis. Walaupun hasil tanamannya musnah akibat tragedi gempa. Dan you uraikan lanjutlah apa yang kamu boleh nampak daripada sikap dia tu. Ini kerana dia tidak pernah berputus asa. Sebaliknya, cuba menghadapi masalah secara holistik. Jadi semua perkataan-perkataan ini semua cikgu ambil daripada buku teks tau. Buku teks memang ada benda tu. So you dah baca buku teks means you get a lot of ideas. Lebih banyak kamu baca, lebih banyak idea lah.
Azan, you will improve your bahasa and then you got a lot of ideas, kreatif, kamu jawab. Then kamu boleh impress pemeriksa. Nampak? Okey, saya bagi contoh. Misalnya Azizul telah mengeksploitasi konsep pertanian pintar, smart. Ini semua smart tau sebab dia kata sekarang you boleh tanam sayur semua tanpa bergantung kepada cuaca. Cuaca macam mana okey, nampak. So yang ni semua menunjukkan apa? Dia mengeksploitasi konsep pertanian pintar, smart agriculture. Nampak? Dengan mengadaptasi kaedah aquaponik. Itu contoh dia. So secara konklusinya, jati diri kan. So you kena inference actually dia balik kepada yang ni tau. Secara konklusinya Azizul dapat mengekalkan jati diri walaupun ditimpa musibah gempa bumi. He's still strong, he's still positive, he's still optimist. Nampak? So saya explain dalam satu perenggan macam inilah. Boleh dapat Okey. Next, kemahiran. Dia ada 4 kan, kamu tahu Okey, nampak. Next adalah Azizul memiliki kemahiran teknologi maklumat. Then I explain lah. Hal ini terserlah apabila dia mampu menggunakan teknologi maklumat mengikut peredaran masa. Ini semua adalah ini dan relevan mengenai bidang pertanian. Azan. And contoh dia, hasilnya Azizul dapat meneroka kaedah aquaponik iaitu contoh inovasi terbaru dalam bidang pertanian ke arah merealisasikan revolusi industri 4.0. Understand? So, actually negara kita kena prepare untuk 4.0 sekarang. Understand? Revolusi industrian yang very, orang kata, ada kaitan dengan TMK lah, teknologi maklumat dan komunikasi. Okay, itu sudah revolusi industri tu. Understand? So, kesimpulannya, kemantapan Azizul menggunakan teknologi maklumat secara arif, secara bijak, telah membantu dia menghadapi pelbagai cabaran global. Nampak? So, you tengok macam mana cikgu explain. Nampak? So, you kena biasakan diri menulis macam bahasa Melayu punya essay. Sejarah pun, cikgu dengar mereka kabar, gunakan style yang sama. Nampak tu? Dan pun mereka ada bagi penanda wacana semua gunakan. Pada dalam sejarah pun mereka emphasize benda ini. So, you amalkan budaya yang sama. Sebab tu saya standardize, saya kata, bagi fakta, bagi huraian lanjutan. Kadang-kadang you boleh bagi huraian lanjutan yang seterusnya pun kamu boleh bagi. Sebab 2 hingga 3 ayat huraian. Nampak? So ingat kategori cemerlang means, kalau ada nilai means 2 nilai. Kalau ada isi means 2 isi minimum. Minimum dia kata 2. You can go for maximum tetapi cikgu nasihat kamu 2 cukup. Then elaborate secara detail. Nampak tu? Pastikan ada inference. So ini semua adalah kriteria dia. Nampak? Dapat Okey, dah. Boleh Okey. Kalau tak sempat salin pun tak apalah, understand sebab cikgu rekod, lepas tu cikgu hantar dalam grup kan. So easier for you lah. You can pause and then you can salin. Understand? So this is the budaya. So jawapan cikgu kamu tahu bila kita tulis essay, not necessary kita pakai style BM punya essay writing lah. Di mana kita assume macam ni, lepas jati diri yang kukuh, you akan sambung dekat sini. Dia berfikiran, betul? Tapi saya tak mahu kamu tulis macam itu. Saya mahu kamu setiap ayat itu kalau boleh start new baris. Bukan new perengganan, new baris. Nampak? So end of the day, wait cikgu tunjukkan. Yang ini saya boleh consider sebagai satu perenggan. Yang ini sampai sini saya boleh
consider satu perenggan. Yang ni sampai yang bawah tu dikira satu perenggan. So maksudnya memang kamu ada 2 perenggan. 3 perenggan dekat sini. Something like that lah. Boleh take note Okay. Now kita nak jawab kalau kepujian means how. Okay, the same thing. Mungkin kamu come out with satu saja. Kamu tak mampulah, cikgu satu pun susah untuk cikgu. Untuk saya, let's say kamu cakap macam itulah. Boleh Okay. So here you can make it very simple. Ya masih jawab mah. Ya. Tindakan Azizul. Menepati ciri individu broker. Lepas itu kena tulis nilai lah. Azizul amalkan nilai. Kamu tulis rasional dan bertanggungjawab. Nilai rasional dan nilai bertanggungjawab. You sudah dapat dekat sini 3 markah tau. Kan? And after that, you are going to write full set. Satu set penuh. Okay. So, let's say you kata ciri pertama, Azizul memiliki hati diri. Hukum. Positif dan optimis. Walaupun tanamannya musnah. Akibat gempa. Atau musnah dalam gempa pun boleh. Okey. Lepas itu dia cuba atasi masalah secara holistik. Secara holistik. Nampak? Okey, contoh dia gunakan aquaponik. Aquaponik. Nampak? Okey. So, kesimpulannya. Kesimpulannya, Azizul dapat kekalkan jati diri walaupun ditimpa musibah. Nampak? Actually by right sini kamu dapat 3 markah. Yang ni kamu sudah ada complete 5 set. 5 ayat satu set kan 5. It doesn't mean that you will get 8 marks. No. I cannot give you 8 marks. Cannot. Why cannot? Kamu mesti ada 2 set. Engkau ada 1 set saja. Kalau 1 set kamu ada, automatic is 5 to 7. You ada 8 ayat betul pun, I cannot give you 8 marks. You cannot go under this one. Sebab dia ada kriteria. Nampak? So kriteria cakap apa?
Satu set sajalah. 2 set baru masuk sini. 2 isi. Dapat? Okey. Boleh So automatic walaupun kamu berhad dapat 8 markah tapi kamu tak boleh dapat. Sepatutnya lah boleh dapat. Those days boleh dapat, sekarang tak boleh. Nampak Okey, tapi kalau kategori lulus cantiklah. Wait Kategori lulus kamu tulis sajalah very simple one. Understand Ya. Azizul. Individu global. Nampak? Amalkan nilai rational dan nilai bertanggungjawab. Nampak? Sudah dapat 3 markah. Dia tulis 1 point saja. 1 ciri saja dia tahu. Okey So dia kata Azizul ada kemahiran teknologi maklumat. Just nice. Ini pun sudah cukup, consider you sudah lulus. Sebab 1 markah untuk ya, nilai ada 2 markah, plus you ada bagi 1 fakta. Kemahiran apa dia perlu ada. Ciri dia lah. Nampak? Okay? Just nice. Ini cara kita nak lulus. Lulus bukan susah, senang. Azan, yang scoring part itu susah lah. Masuk cemerlang. Okay, then the last question. Last question itu sebagai pelajar. You pelajar means you adalah SPM student. Bagaimanakah means automatic cara. Cara anda sebagai individu bersikap global. Nampak? Individu bersikap global. Zain, okay, tengok. Ini memang buku teks jawapan dia lah. Okey. Kategori cemerlang. Soalan ini tak ada nilai. You bagi nilai pun tak ada guna, tak ada markah. Zain, Okey. So cara pertama, saya akan mengutamakan produk tempatan berbanding dengan produk antarabangsa. So dengan ini saya dapat menjimatkan perbelanjaan keluarga saya. Ini adalah kerana harga barangan tempatan lebih murah daripada barangan import. Dan saya bagi satu contoh, sebagai contoh, harga motosikal buatan tempatan. Iaitu saya pakai yakni, boleh. Harga motosikal buatan tempatan yakni Modernas. Modernas ini adalah nama syarikat tau. Nama motosikal brand dia lain lah, ada Kistar lah, ada Chris lah. First one is Chris. This company lebih murah berbanding dengan motosikal import. So secara konklusinya tindakan saya beli barangan tempatan kan. You balik kepada ini. So secara konklusinya tindakan saya beli barangan tempatan dapat bantu perkembangan industri tempatan. Cantik you punya huraian. Facts ada, huraian lanjutan ada, contoh ada, inference ada. Just nice one set and you have to go for another set. Nampak? Boleh Okay. So cara kedua, saya akan menguasai pelbagai bahasa tanpa mengabaikan bahasa kebangsaan dan bahasa ibunda. So ini pun adalah facts daripada buku teks. Then saya explain. Saya akan berusaha mempelajari bahasa asing sebagai satu kelebihan tambahan untuk menghadapi cabaran global. So seperkara lagi, tindakan ini, kalau saya belajar bahasa asing lah, ia akan membantu saya apabila melanjutkan pelajaran di luar negara. Merealisasikan cita-cita saya untuk sambung belajar dalam bidang perubatan di negara berkenaan. So you want to do medicine in Russia means
And you got no choice, you have to learn dia bahasa. Nampak? So secara konklusinya, usaha meningkatkan kemahiran berbahasa asing dapat bantu saya berkomunikasi dengan individu daripada negara lain dengan mudah. Nampak? Very simple. You go back to this one. Sebab sini kuasai bahasa Arab. Bahasa kan? Bahasa, pelbagai bahasa kan? So, itu caranya. Secara konklusi, usaha meningkatkan kemahiran berbahasa asing. Nampak? I'm going back to the same thing there. Maksudnya, konklusi atau inference ini adalah balik kepada penegasan isi kamu lah, isi kamu, fakta kamu. Boleh? So you, orang kata you buat kesimpulan. Dapat? Okay, done. Okay, kalau soalan ini you mau masuk kategori kepujian. Okay, let's see. Cikgu bagi jawapan untuk ni. Okay. Cara pertama, saya utamakan produk tempatan itu kamu boleh tulis produk Malaysia. So, buatan Malaysia pun boleh. Up to you lah. Produk tempatan. Berbanding. Berbanding dengan produk antarabangsa atau produk import lah. Antarabangsa pun boleh. Okey. Dengan ini saya dapat keluarga saya. Nampak? Okey. Ini kerana harga barang. Harga barang tempatan lebih murah berbanding berbanding barangan import. And then contoh harga motosikal nasional iaitu Modernas. Lebih murah motosikal import. Okey. Dan bagi conclusion dia lah. So kesimpulan tindakan saya beli barangan tempatan dapat bantu industri dapat bantu industri tempatan. Nampak. Tapi bila tak ada nilai you don't stop satu set tau. Bila you stop satu set, apa akan berlaku adalah markah kamu jadi 5.
Ryan ada bagi. Okay. So you go for maximum 7 markah. Kalau nak dapatkan 7 markah, then you tambah satu lagi isilah. Understand? Tapi satu isi dengan huraian. Dan dia tak lengkap kan? Maka dua ayat itu masih boleh dapat markah lah. Sebab you ada satu set, minimum satu set. The second set is not lengkap. Tapi setakat yang kamu tulis itu, you berhak untuk dapat markah. Maksudnya, tapi kalau kamu tulis 3 ayat selepas ini, jangan ingat hang akan dapat sini ada 5, tambah ini 8, sudah masuk dalam kategori curang. Sorry lah. Boleh ya, mesti lengkap. Okay, so yang sebelah sini, apa you boleh buat adalah, you can go for cara kedua. Cara kedua, saya cuba kuasai. Pelbagai bahasa. Tanpa abaikan kalau kamu tak tulis pun tak apalah. Cuba kuasai pelbagai bahasa. Then you boleh bagi, let's say, contohlah. Saya akan belajar bahasa Rusia untuk lanjut di negara Rusia. Stop. Nampak? So you ada bagi 2 ayat extra here. Baguslah tu. Satu set lengkap, 5 markah plus dengan 2 markah set dia tak lengkap kan? Boleh ya? Okay. So you deserve to get 7 marks. Kalau ada nilai means ini 2 ayat tak perlu tulis. Nilai sudah cover up plus dengan satu set 7 markah. Dia bergantung pada soalan lah. Tapi saya mau kamu biasakan diri tulis satu set atau 2 set. Boleh ah? Okay, nampak. Okay, now kategori lulus. Lulus senang lah. Tapi lulus kamu kena buat 4 ayat lah. Asal sebab tak ada nilai semua dekat sini. Okay, so you boleh kata cara pertama saya produk tempatan. Ini kerana barang, ini kerana produk tempatan murah berbanding produk berbanding produk import. Lepas itu cara kedua saya belajar bahasa asing. Dan you boleh katalah saya ini
bantu saya lanjutkan pelajaran ke luar negara. Ini selalu kamu kena tulis simple 4 ayat. Azan. Markah lulus adalah 3 hingga 4 markah lah. You go for maximum. You tak boleh elaborate penuh. Fakta, huraian lanjutan, contoh, inference, tak boleh. Azan, okay, nampak. Dapat, Okay. Okay, class. I've done my class today, tonight, Okay, dah habis. Okay, wait, cikgu off dulu, recording,